الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita kesempatan pada pagi ini untuk meneruskan pembacaan daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa bagi Qadhi Iyad Al-Maliki. Sebelum kita baca, harapnya suara jelas dalam rakaman. Jika ada masalah dan gangguan suara ataupun masalah teknikal, tolong maklumkan dalam ruangan komen ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan menyambung daripada perbahasan berkait dengan sifat yang wajib, mustahil dan harus pada muka surat 613. Pada hadis yang dinomborkan dengan 1528. Situ ni. Bismillahirrahmanirrahim. Suara ada ya? Ada suara. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala wa qad rawa ibn Ishaq an ba'dihim anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala, telah meriwayatkan oleh Ibnu Ishaq daripada sebahagian daripada ahli ulama bahawa para Nabi SAW ini pernah berkata wa dzakara jiwarihi bi gharil Hira, dan dalam kisah itu diceritakan bagaimana Nabi SAW berada di Gua Hira dalam Nabi untuk menyendiri, beruzlah, memikirkan tentang alam ini. Dalam kisah riwayat itu disebut qala faja'ani wa ana naimun, maka datang kepadaku dalam keadaan aku sedang tidur. Faqala iqra, faqultu ma aqra, wa dzakara nahwa hadithi Aisyah fi ghaddihi lahu, dan disebut seumpama hadis Aisyah bagaimana diselubungi Nabi. Bukan ghaddihi makna dipeluk Nabi, wa iqra'ihi iyahu, dan bagaimana malaikat membacakan kepada Rasulullah ini dengan awal surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbika, as-surah, 3 kali. Jadi di sini kalau kita lihat dalam hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya, hadis ini berlaku dalam sanad itu jahalah. Jadi tak kuat. Sebab apa? Sebab lafaz itu bukan lafaz yang mahfuz, iaitu disebut wa ana naimun. Sebab itu perlu kepada penafsiran. Kalau yang menerima pun mengatakan naim bukan Nabi tidur. Nabi seakan-akan berada dalam keadaan tidur. Makna tak sedarlah, ataupun disangkakan tidur, sebenarnya tidak tidur. Yang maklum daripada riwayatnya bahawa Rasulullah SAW menerima wahyu dan keadaan jaga. Sebab itu hadis ini dengan riwayat yang didatangkan ini bukanlah riwayat yang masyhur, dan kalaulah sabit pun dia tidak menunjukkan bahawa itu berlaku ketika tidur. Itu tasarruf daripada rawi lah. Mungkin dia menggunakan lafaz tidur tu. Qala fansarafa anni, maka beredarlah daripada aku malaikat itu. Wa hababtu min naumi, dan aku bangun. Istaiqadtu min naumi, bangun daripada tidur tu. Ini dia menceritakan dengan lafaz tidur. Padahal situasi yang berlaku itu bukan keadaan tidur. Didatangkan sebab apa? Sebab musannif Qadhi Iyad di sini ingin menerangkan bahawa riwayat ini bukan riwayat yang dipegang dalam masalah ini, kerana
Lepas ni ada juga beberapa isu yang berkait dengan ismatul anbiya, maksumnya Nabi ni. Ka'annama suwirat fil qalbi, maka aku terjaga daripada tidur seumpama ayat itu telah terpampar, tergambar dalam hati aku. Aku ingat ayat itu. Walam yakun abghadha ilayya min syairin aw majnun. Dan ketika itu tidak ada yang lebih dibenci kepadaku daripada penyair ataupun orang gila. Penyair ataupun gila. Jadi orang tuduh Nabi ni tuduh penyair. Sahirun aw majnun. Sahirun aw majnun. Dan aku tidak ada gelaran yang lebih aku benci, lebih daripada gelaran seorang penyair ataupun orang yang gila. Jadi Nabi takutlah bahawa bila dia beritahu perkara itu kepada kaumnya, orang akan tuduh dia penyair atau tuduhnya orang gila. Thumma qultu la atahaddatsu anni Quraisy bihadza abadan. Aku tidak akan ceritakan peristiwa ini kepada Quraisy selama-lamanya. La a'midanna ila halikin min jabalin. Aku akan pergi kepada hujung ataupun kepada tempat tinggi bukit. La atrahanna nafsi minhu. Aku akan campurkan dirinya. Fala aqtulannaha. Dan aku akan bunuh diri aku. Ini isunya. Sebab riwayat ni bukan riwayat yang dipegang. Yang menceritakan bahawa Nabi ada keinginan untuk bunuh diri. Ini tidak layak dengan sifat ismatul anbiya, sifat Nabi yang terjaga. Apatah lagi orang biasa pun, maknanya intihar, bunuh diri ni ataupun masalah depresi ni yang menjadi masalah apabila orang yang tidak ada asas akidah dan juga pengajian yang teguh, dia berjumpa riwayat seumpama ini, dia kata Nabi pun kena depresi. Lebih-lebih lagi kan kes COVID-19, PKP semua itu menyebabkan berlaku depresi. Dia pun ambil hadis gini. Tak betul ni. Jangan kita nak membenarkan apa pandangan kita. Kita mengambil hadis-hadis sebegini lalu kita sandarkan pada Nabi SAW. Ini salah satu benda yang silap, sangat silap. Benda itu mencacatkan kepada sifat wajib bagi Nabi SAW. Para Nabi ini maksum, terjaga daripada zahir dan batinnya, daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Hatta hati mereka pun tidak terdetik untuk melakukan perkara-perkara maksiat. Tuhan jaga dah. Okay. Itu tujuannya didatangkan hadis sebegini untuk menerangkan bahawa ini bukan yang mahfuz ataupun yang hadis riwayat yang diriwayatkan oleh ramai ulama yang terjaga dan juga dimaklumi oleh para ulama Islam kita. Fabaina ana amidun lidzalika, dan ketika mana aku ingin buat demikian tu, aku ingin campurkan diriku atas hujung bukit. Il sami'tu munadiyan yunadi minas sama'. Ketika itu aku dengar satu suara memanggil daripada langit, ya Muhammadu anta Rasulullah wa ana Jibrilu. Engkau Rasulullah, aku ni Jibril. Farafa'tu ra'si, lalu aku angkat kepalaku. Fa'idha Jibrilu ala surati rajulin. Ketika itu aku nampak Jibril atas rupa seorang lelaki. Wa dzakara al-hadis, dan dalam riwayat itu disebutkan hadis itu secara panjang. Wa qad bayyana laka, dan sungguhnya telah nyata bagi engkau fi hadza, pada masalah ini, anna qawlahu lamma qala wa qasadahu lamma qasad wa qasdahu anna qawlahu wa qasdahu, bahawa perkataan Nabi lamma qala, bila beliau baginda berkata, wa anna qasdahu, dan qasad keinginan Nabi, lamma qasada, ketika baginda mengqasadkan itu, innama kana qabla liqa'i Jibril alaihi wassalam, berlaku sebelum bertemu dengan Sayyidina Jibril, wa qabla i'lamillahi ta'ala lahu bin nubuwah, dan sebelum Allah memberitahu Nabi tentang kenabian dia, wa izhar istifa'ahu lahu birisalah, dan sebelum Allah zahirkan pilihan Allah akan Nabi dengan kerasulan. Jadi ini juga satu takwilan, dia kata ini berlaku sebelum lantik jadi Nabi lah. Walaupun ini sebenarnya memanglah ada pandangan yang kata bahawa
uh, perkara sebegitu, dia bukan maksiat zahir tu, sebab dia keinginan saja berlaku kepada Nabi sebelum dilantik kenabian. Sebab perkara ini lepas lantik jadi Nabi memang mustahil ditolak, ijma' sepakat lah. Sebab terjaga tu. Adapun sebelum dilantik menjadi Nabi, ada sebahagian ulama, walaupun itu bukan pandangan muktamad dan masyhur dan pandangan jumhur ahli sunnah wal jamaah, ada jugalah sebagaimana kata Qadhi Iyad ini, supaya nak menetapkan tentang kaedah ismah kepada Nabi ni. Jadi yang di sebahagian ulama mengatakan berlaku sebelum pelantikan menjadi Nabi, sebagaimana yang disebut dalam di sinilah. Tapi yang kita sebut tadi, bahawa sebenarnya riwayat itu tidak sabit. Bahkan yang ditulis, fala'allaka bakhi'un nafsaka, fala'allaka bakhi'un nafsaka, dalam ayat nanti yang kesebut kot, illam yu'minu bihadzal hadisi asafa, boleh jadi kamu bakhi'un nafsaka. Ada sebahagian ahli tafsir kata qatilun nafsaka, nak bunuh diri kerana mereka enggan. Keengganan dan penolakan yang dibuat oleh Quraisy. Jadi itu juga penafsiran dengan makna itu tak kena. Jadi kalam Arab bila sebut ingin bunuh diri, lepas tu didatangkan riwayat Nabi ingin mencampurkan diri ni, jadi memahamkan bahawa benda itu berlaku pada Nabi. Padahal masalah ataupun perkara demikian, orang yang bukan Nabi pun, orang yang kita kata berakal di kalangan manusia pun tak akan buat gitu. Bila dia logik, berfikir logik, adakah orang tu akan buat pilihan untuk membunuh diri bila berlaku sesuatu dalam kehidupan dia? Takkan. Kecuali orang tu ada masalah jiwa. Jadi kalau manusia biasa pun mustahil, apatah para Nabi. Jadi apa maksudnya? Ini bakhi'un nafsaka dalam bahasa Arab ni makna kerana kasihnya seakan-akan. Apa tak? Seakan-akan kamu ni kerana keinginan benar, keazaman kamu untuk memberi hidayah kepada umat kamu, boleh jadi kamu rasa susah hati, seumpama orang macam rela untuk bunuh diri kalau tak dapat benda yang dia nak. Tapi Rasulullah tidak buat begitu. Itu uslub ataupun bahasa Arab ada di sana, mubalaghah ataupun ada menceritakan tentang apa? Tentang sifat kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan makna Nabi ingin bunuh diri. Wa mithluhu hadithu Amr bin Shurahbil. Antaranya hadis Amr bin Shurahbil annahu alaihi salam qala li Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, inni idza khalawtu wahdi sami'tu nida'a. Aku bila berseorangan aku dengar suara seruan. Wa qad khashitu wallahi an akuna hadza li amrin. Dan sungguhnya aku bimbang demi Allah bahawa ini berlaku kerana ada satu perkara, ay amrin azim, perkara besar. Wa min riwayati Hammad bin Salamata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Khadijah, inni la asma'u sautan. Sesungguhnya aku dengar suara. Wa ara daw'an, dan aku lihat cahaya. Wa akhsha an yakuna bi junun, dan aku bimbang pada diri aku ni berlaku gila. Wa ala hadza yuta'awwalu, dan di atas inilah ditakwil. Lau sahha, tengok dia datang dengan sirah lau sahha. Kalaulah sah pun ditakwilkan qauluhu fi ba'di hadhil ahadith, perkataan yang datang daripada sebahagian hadis, innal ab'ad syairun au majnun. Sesungguhnya perkara yang paling dibenci, yang paling nak ingin dijauhi oleh Nabi ialah penyair ataupun orang gila. Nabi benci sangat kalau orang kata atau tuduh baginda itu penyair ataupun gila. Wa alfadhan yufhamu minha ma'ani syakki fi tashihi ma ra'a. Dan lafaz yang difaham daripadanya makna syak pada mensahihkan apa yang dilihat, pada betulnya apa yang dilihat. Jadi Nabi takkan syak. Tak. Wa inni khashitu wallahi an akuna. Tu. Seakan-akan berlaku diri syak pada Nabi pada risalah itu. Wa annahu kana kulluhu fi ibtida'i amrihi. Jadi bahawa semuanya itu ditakwilkan bahawa berlaku itu semuanya pada permulaan kenabian. Wa qabla liqa'il malaki lahu, dan sebelum bertemu malaikat.
wa i'lamillahi annahu rasulun, dan sebelum Allah beritahu bahawa Nabi itu Rasul. Fakaifa wa ba'du hadhihi al-alfadhi la tasihhu turuquha. Bagaimanakah walhal sebahagian daripada lafaz-lafaz daripada hadis ini tidak sah, jalan hadis sanadnya tidak sah. Hadis itu, sebahagian daripada lafaz hadis itu sanadnya tidak sah. Rawinya tidak sah, berlaku syuzuz, dia menyalahi riwayat-riwayat yang masyhur yang menceritakan tentang peristiwa itu. Jadi sebab itulah tidak boleh berpegang dengan zahir lafaz itu. Wa amma ba'da i'lamillahi ta'ala lahu, adapun setelah pemberitahuan Allah kepada baginda, wa liqa'il malak, dan bertemunya Nabi dengan malaikat, fala yasihu fi raibun, maka tidak sah padanya berlaku keraguan, wala yajuzu alaihi syakkun fima ulqiya ilaih, dan tidak harus berlaku padanya syak pada perkara yang disampaikan dan diwahyukan kepada Nabi. Wa qad rawa Ibnu Ishaq an syuyukhihi, dan telah meriwayatkan Ibnu Ishaq daripada guru-gurunya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yulqa bi Makkah min al-ain. Nabi SAW pernah berobat ketika di Mekah, berobat dengan sebab berlakunya ain, kena penyakit ain. Qabla an yunazzala alaihi, sebelum diturunkan kepadanya wahyu. Jadi berlaku pada Nabi ain, tahu penyakit ain maklumlah ke maka Nabi berobat. Falamma nazala alaihi al-Quran, apabila turun ke atasnya Quran, asabahu nahwu ma kana yusibu, maka kena juga kepada Nabi seumpama yang kena sebelum tu. Faqalat lahu Khadijatu, maka berkata kepada baginda oleh Sayyidatina Khadijah, uwajjihu ilaika man yulqi, nak ke aku hantar kepada engkau orang yang akan menjampikan dan berobat kepada engkau? Qala amal an fala, adapun sekarang tak perlu dah. Sebab apa? Sebab Allah Taala dah jaga dah. Allah Taala dah jaga dah Nabi, maka tak perlu dah. Al-Quran itu sudah cukup. Wa hadithu Khadijah wa ikhtibaruhu amra Jibril bi kashfi ra'siha, dan juga berkait dengan hadis Sayyidatina Khadijah dan bagaimana Khadijah menguji perkara berkaitan Jibril dengan cara dia buka kepala dia, buka rambut. Dia bertudung pakai, nak uji betul tak Jibril ni. Al-haditha. Mana ni? Dalam satu riwayat menceritakan, ini juga dalam sirah ada dalam sirah Ibn Hisham dan Ibn Ishaq. Dia kata bahawa pada mula-mula datang Jibril, maka berjumpa dia dengan Waraqah lah. Dan sebelum itu Nabi SAW yang nampak Jibril. Memang Nabi dapat Jibril. Maka Khadijah nak uji bahawa betulkah yang datang tu Jibril ke syaitan. Maka bila datang tu, dia suruh Rasulullah beritahu, Jibril mari tak ya Rasulullah? Nabi kata ni, Jibril ada mari, contohlah. Dia ketika Nabi beritahu pada Sayyidatina Khadijah, isteri dia, Jibril ada mari ni. Ada mari ni. Lepas tu Nabi kata Nabi pun panggil Rasulullah, Khadijah panggil Nabi SAW, suruh duduk kat tepi dia. Duduk atas peha dia, kanan ke kiri. Lepas tu duduk atas lambung dia. Okey, Jibril ada tak? Masa duduk tu, Nabi duduk atas peha kanan, dia tanya, Jibril ada lagi? Ada. Duduk atas peha kiri, Jibril ada lagi? Ada. Ni kat rumah lah ni. Suami duduk atas riba isteri. Lepas tu, disuruh Nabi menyandar dan duduk di atas ribaan Sayyidatina Khadijah. Dia tanya, Jibril ada lagi? Ada juga. Ada lagi. Lepas tu dia pun cabut tudung kepala dia. Dia buka rambut dia. Lepas tu tanya Rasulullah, Jibril ada tak? Tak ada dah. Jibril tak ada dah. Lepas kamu cabut kepalamu, Jibril tak ada dah. Lepas tu Sayyidatina Khadijah kata, apa yang kamu maka itu bukan syaitan. Bukan syaitan yang datang kepada kamu. Yang datang kepada kamu tu bukan syaitan. Jadi ujian itu, innama dzalika fi haqqi Khadijah. Itu pada hak Khadijah. Khadijah yang syak, betul ke tak? Malaikat ke syaitan mari ni? Litatahaqqaq sihhatan nubuwati Rasulillah. Supaya dapat mentahqiqkan, meyakinkan sahnya kenabian Rasulullah SAW. Wa anna alladhi ya'tihi malakun, dan bahawa yang datang tu malaikat.
wa yazulu syakku anha, dan hilang rasa syak daripadanya. La annaha fa'alat dzalika li nabi, bukan dia buat untuk tujuan menghilangkan syak nabi. Tak, dia sendiri nak dapat keyakinan. Wa liyakhtabirahu halahu bidzalik, dan supaya nabi dapat uji keadaannya dengan demikian. Ya. Bal qad warada fi hadits Abdullah bin Muhammad bin Yahya bin Urwah an Hisham an abihi an Aisyata anna Waraqata amara Khadijah an takhtabira al-amra bidzalik, bahawa yang suruh Sayyidatina Khadijah buat uji tu, yang datang tu siapa? Malaikat ke syaitan? Yang suruh tu ialah Waraqah bin Naufal. Wa fi hadits Ismail ibni Abi Hakim annaha qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ibna ammi, wahai ibna ammi. Ni gelaran orang Arab biasa. Kadang dia sebut isteri panggil suaminya ibna ammi, anak pak saudara. Sepupu, macam sepupu lah. Dia ada lah kena nasabnya daripada belah atas lah. Tapi kalimah ini biasa digunakan. Ibna ammi. Merujuk kepada apa? Merujuk pada suami dia lah. Hal tastati'u an tukhbirani bi sahibika idza ja'a? Boleh tak kamu beritahu kepada aku teman kamu bila datang? Maknanya Jibril. Jibril mari beritahu kepada aku. Qala na'am. Nabi pun kata ya. Falamma ja'a Jibril akhbarahu, bila Sayyidina Jibril datang, Nabi pun beritahulah. Faqalat lahu. Maka Sayyidatina Khadijah berkata pada Nabi, ijlis ila syaqi, duduk sebelah aku ni. Wa dzakara al-hadits ila akhirih, lalu disebut hadis hingga akhirnya. Wa fihi, dalam riwayat itu disebut, faqalat ma hadza syaitan, ini bukan syaitan ni. Hadzal malaku ya ibna ammi, ini dia malaikat wahai suamiku. Fasbut wa abshir, tetaplah kamu dan bergembiralah kamu. Wa amanat bihi, dan Sayyidatina Khadijah pun beriman dengan Nabi. Fahadha yadullu ala annaha mustathbitatun bima fa'alathu li nafsiha. Ini juga menunjukkan bahawa Sayyidatina Aisyah tu cuba mengisbatkan, menetapkan hatinya dengan sebab perbuatan dia buat tu untuk tujuan li nafsiha, diri dia. Wa mustabhiratun li imaniha, dan untuk menzahirkan dan meneguhkan keimanan. La li nabi, bukan tujuan untuk menetapkan Nabi. Nabi memang yakin dah tetap dah. Wa qawlu Ma'marin fi fatratil wahyi, dan perkataan Ma'mar menceritakan tentang peristiwa fatratil wahyi, terputus wahyu, apabila datang wahyu pada awal diwahyukan kepada Nabi, ada satu tempoh di mana ketika itu wahyu tidak turun. Fahazana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW pun rasa sedih. Fima balaghana, pada riwayat yang sampai kepada kita, huznan ghada minhu miraran kay yataradda min syawahikil jabal. Kesedihan yang hampirlah berkali-kali dia cuba nak terjun daripada hujung bukit. Nampak tak? Jadi riwayat ini juga riwayat yang mana la yaqdahu fi hadzal asli. Maka tidak perkataan Ma'mar ni fi hadza al-asl, tidak mencacatkan pada ini akan asal apa yang telah sabit daripada maksum dan terjaganya Nabi. Liqauli Ma'marin anhu, kerana perkataan Ma'mar itu fi ma balaghana, pada apa yang sampai kepada kami. Jadi situ seakan tidak berlaku jazam tentang periwayatan riwayat dengan cerita tersebut tu. Sebab itu dia tidak mencacatkan asal akidah kita dan riwayat yang sahih yang menyatakan bahawa itu tidak berlaku pada Nabi. Apatah lagi Ma'mar si kata fima balaghana. Itu menunjukkan bahawa riwayat tersebut tidak mahfuz, tidak terjaga. Walam yusnidhu, Ma'mar pula tidak mengisnadkan siapa yang sebut tu. Wala dzakara rawihi, dia tidak sebut rawinya. Wala man haddatha bihi, siapa yang cerita pun tak sebut. Wala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan bukan tak sebut pun Nabi yang cakap. Wala yu'raf mithlu hadza illa min jihati Nabi, dan perkara ini sepatutnya tidak diketahui kecuali daripada pihak Nabi lah.
Nabi lah kena kata baca apa yang dalam perasaan dia ataupun tu. Tapi ni tidak sebut perkataan Nabi. Ma'a annahu qad yuhmalu ala annahu kana awal al-amri kama dzakarna. Lebih-lebih lagi boleh ditanggung ini berlaku pada awal sebelum berlakunya malaikat datang dan dilantik menjadi rasul. Aw annahu fa'ala dhalika lima ahrajahu min takdzibi man ballaghahu, ataupun dibuat demikian kerana Nabi rasa sesuh hati dengan sebab pendustaan kepada orang yang disampaikan wahyu kepada orang yang disampaikan apa nama ini, wahyu Allah itu. Siapa dia? Orang Quraisy lah. Sebab orang Quraisy ini cuba menyakitkan Nabi dan juga membuatkan Nabi rimas dan membuatkan Nabi susah dengan sebab pendustaan takdzibi man ballaghahu, pendustaan orang yang Nabi sampaikan kepadanya. Kama qala Allah Ta'ala ni, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Boleh jadi kamu berasa sesak hati dengan sebab apa yang mereka buat apabila mereka tidak beriman dengan hadis ini. Kamu bakhi'un nafsaka asafa, kerana apa? Kerana sedih. Wa yusahihu ma'na hadha ta'wil, dan mensahihkan makna ta'wilan ini hadisun rawahu Syarik, hadis yang diriwayatkan oleh Syarik an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Jabir bin Abdullah annal musyrikin lamma ijtama'u bidarin nadwah, bahawa orang musyrikin apabila mereka berhimpun di darin nadwah, di tempat di Kaabah, di depan Kaabah, nama darin nadwah. Ada lagi lah kawasan dia tu ditulis dekat apa nama ni, dekat Masjidil Haram tu. Litashawuri, untuk mesyuarat fi sya'ni Nabi SAW, pada urusan Nabi ni. Wattafaqa ra'yuhum ala an yakul, dan mereka sepakat bahawa mereka katakan innahu sahir, kita kata Muhammad ni penyihir lah. Ishtadda dhalika alaih, itu menyebabkan Nabi susah hati. Wa tazammala fi thiyabihi, Nabi pun selimutkan diri pada kain dia. Wa tadaththara bihi, dan dia selimutkan diri. Fa atahu Jibril, lalu datang kepada Jibril, faqala lahu ya ayyuhal muzammil wa ya ayyuhal muddaththir. Au khafa anna al-fatrata li amrin aw sababin minhu, ataupun Nabi bimbang bahawa fatrah, putus wahyu itu kerana satu perkara atau sebab yang datang daripada diri Nabi, sehingga Allah tidak turunkan wahyu tu. Bimbang, takut dia buat silap. Fa khashiya an yakuna uqubatan min rabbi, maka dia bimbang bahawa itu berlaku dengan sebab balasan daripada Tuhan. Fa fa'ala dhalika bi nafsi, lalu dibuat demikian dengan dirinya. Walam yarid ba'du syar'un bin nahyi an dhalik, dan tidak datang lagi syariat larangan tentang melakukan perkara itu. Fayu'taradu bihi, yang dapat kita i'tiraf bahawa Nabi melakukan perkara yang haram. Ini wajah-wajah takwilan. Tapi yang paling senang ataupun paling mudah kita kata macam tadilah, bahawa riwayat ini tidak kuat, dan yang mahfuznya bahawa itu tidak berlaku. Yang berlakunya keinginan, semata-mata keinginan kerana sebab susah hati kaum Quraisy tidak menerima dakwah Nabi SAW. Wa nahu hadza firaru Yunus, dan seumpama inilah larinya oleh Yunus alaihi salam, khasyata takdzibi qaumihi lahu, kerana bimbang pendustaan kaumnya kepada dia. Lima wa'adahum bihi minal azab, kerana apa yang Nabi janjikan mereka daripada turun azab. Wa qaulullahi ta'ala fi Yunus alaihi salam, dan perkataan Allah terhadap Nabi Yunus alaihi salam, wa dhanna an lan naqdira alaihi, dan dia menyangka bahawa kami tidak mampu di atasnya. Al-ayah. Mana ni? Adakah Nabi Yunus menyangka bahawa Tuhan tidak mampu mengenakan balasan terhadap dia? Allah Ta'ala tidak mampu ambil balas ke? Maknahu allan nudayyiqa alaihi, maknanya kami sempitkan di atasnya. Jadi juga ini berkait dengan Nabi, adakah berlaku zon sedemikian terhadap Allah Ta'ala pada diri Nabi Yunus, padahal itu tidak layak. Qala Makkiyun tami'a fi rahmatillah, Nabi Yunus ini tamak dan berkehendak kepada rahmat Allah, wa alla yudayyiqa alaihi maslakahu fi khurujihi, agar Allah tidak menyempitkan perjalanannya untuk dia keluar daripada kaumnya.
Wakila, ni jadi takwilan itulah bukan dengan makna zahir bahawa Nabi Yunus dok menyangka bahawa Tuhan tak berkuasa, nak lari. Nak lari makna nak lari daripada kekuasaan dan juga lari daripada ketentuan lah, bukan. Waqila hassana dhannahu bimaulahu annahu la yaqdi alaihi al-uqubah. Jadi di sini dengan makna Nabi Yunus zon, mengelokkan zon dengan Tuhan bahawa Allah tidak akan kenakan kepadanya balasan. Wa zanna an lan naqdiru alaih, zon dengan makna dia sangka baik, Allah tentu tidak akan kenakan hukuman terhadapnya. Waqila nuqaddiru alaihi ma asaba, ada mengatakan kami takdirkan ke atasnya apa yang kena kepada baginda. Wa qad quri'a nuqaddiru, allan nuqaddira ni allan ni lan naqdira, ni lan nuqaddira bit tasydid, dibaca dengan qaf dengan tasydid. Kalau riwayat kita fadhanna allan naqdira alaihi, ini ada riwayat membaca nuqaddira alaihi, menentu, takdir. Waqila nu'akhidhuhu bi ghadabihi, nu'akhidhu makna kami ambil balas dengan sebab kemarahan Nabi Yunus dan juga perginya Nabi Yunus. Qala Ibn Zaid maknahu, makna apa? Fadhanna allan naqdiru alaihi, fadhanna allan naqdiru alaihi, ayat itu ala istifham, bukan nak ceritakan ikhbar tapi istifham. Adakah dia sangka bahawa kami tidak mampu ke atasnya? Ada. Jadi persoalan lah, bukan makna Tuhan menceritakan bahawa Nabi Yunus menyangka bahawa Tuhan tak akan mampu nak balas dia, bukan. Tapi dalam bentuk istifham. Afadhanna, jadi seakan ada amzah istifham yang dihazaf. Afadhanna alla naqdira alaih, adakah Yunus alaihi salam dia tu menyangka bahawa kami tidak akan mampu ke atasnya? Jawabnya tidak sama sekali lah. Wala yaliku an yudhanna binabiyyin an yajhala sifatan min sifati rabbih, tidak layak bahawa disangka pada diri Nabi bahawa dia tu jahil satu sifat daripada sifat ketuhanan. Mustahil Nabi tak tahu bahawa Allah Ta'ala ni qadirun ala kulli syai', maha berkuasa atas tiap sesuatu. Jadi itu wajah takwil lah. Wa kadzalika qawluhu idh dhahaba mughadiban, ketika mana keluarnya Nabi Yunus dalam keadaan dia murka, marah. As-sahih, yang sahihnya mughadiban liqaumihi, dia marah kepada kaumnya likufrihim, kerana kufur. Wa huwa qaulu Ibn Abbas wa Dhahhak wa ghairihima. La li rabbih, bukan marah ke Tuhan azza wa jalla, bukan marah ke Tuhan. Idh mughadabatullahi, kerana marah kepada Tuhan tu mu'adatun lahu, itu murka, itu lawang Tuhan. Mu'adah ni makna memusuhi Tuhan. Kalau marah ke Tuhan makna jadi musuh Tuhan. Wa mu'adatullahi kufrun la taliku bil mu'minin, dan memusuhi Tuhan tu kekufuran yang tidak layak dengan orang mukmin. Fakaifa bil anbiya, maka bagaimanakah pada nabi? Tentulah tidak layak. Wakila mustahyian min qaumihi an yasimuhu bil kadhibi aw yaqtuluhu. Jadi ada yang mentakwilkan zahaba mughadiban dengan maksud apa? Mustahyian, dalam keadaan dia rasa malu, dan tidak ingin daripada kaumnya bahawa menuduhnya dengan menipu ataupun membunuhnya. Kama warada fil khabar, sebagaimana datang dalam hadis. Waqila mughadiban li ba'dil muluk, ada mengatakan idzahaba mughadiban itu marah li ba'dil muluk, kepada sebahagian daripada raja-raja yang ada pada zaman itu. Bima amarahu bihi minat tawajjuhi ila amrin amarahu Allah, pada perkara yang disampaikan, ditujukan daripada suruhan Allah, ala lisani nabiyyin akhar, atas jalan lidah nabi yang lain. Faqala lahu Yunus ghairi aqwa alaihi minni, selain daripada aku lebih kuat ke atasnya daripada aku. Fa'azama alaihi, lalu dia berazam. Fakharaja lidzalika, lalu dia keluar dalam keadaan mughadiban, keadaan marah. Wa qad ruwiya 'an Ibn Abbas anna irsala Yunus alaihi salam
wa nubuwatahu innama kanat ba'da an nabadhahu al-hut. Ada meriwayatkan juga daripada Ibn Abbas bahawa pengutusan Nabi Yunus ini dan kenabian ini berlaku setelah dia dikeluarkan, dimuntahkan oleh ikan besar. Wastadalla minal ayah, dah mereka Ibnu Abbas ni berdalilkan daripada ayat Quran sendiri. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ. Arsalnahu. Jadi dalam kisah penceritaan itu, bila dicampur, diludahkan Nabi Yunus ke tepi pantai dalam keadaan dia sakit, lalu ditumbuhkan pokok labu untuk dimakan supaya menghilangkan penyakit disebabkan duduk dalam perut ikan itulah. Wa arsalna, kemudian kami utuskan. Jadi pengutusan tu berlaku selepas daripada peristiwa ditelan oleh ikan dan dimuntahkan balik. Itu sebahagian mengatakan. Jadi sebelum tu tidak berlaku pengutusan lagi. Maka berlaku itu ketika mana? Ketika belum dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Belum dilantik menjadi Rasul. Itu tujuan apa? Tujuan nak menjaga kerasulan ni daripada sifat-sifat yang tidak layak dengan para Nabi, para Rasul. Wa yustadallu aidan biqaulihi wa la takun ka sahibil hut. Jangan kamu jadi seumpama sahibil hut. Tu mana? Teman kepada ikan tu. Wa dzakaral qissata, dan disebut kisah itu. Tsumma qala fashtabahu rabbuhu. Lepas peristiwa itu Allah Taala dalam ayat Quran sebut fajtabahu rabbuhu, lalu dipilih akannya oleh Tuhannya, faja'alahu minas salihin, lalu dijadikan di kalangan orang soleh. Fatakunu hadhil qissatu idzan qabla nubuwati. Jadi kisah itu sebenarnya berlaku sebelum daripada kenabian Nabi Yunus. Itu wajah takwil wajah takwil. Fa in qila, jika dikatakan fama makna qaulihi alaihi salam innahu la yughalu ala qalbi, yani selesai dah cerita bab Nabi Yunus. Masalah lain pula berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut innahu la yughar ala qalbi. Sungguhnya hati aku ni diselubungi. Hati aku ni ditutup. Fa astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah. Kerana sebab tutupan hati aku, kelam hati aku, kelam dengan sebab tutupan hati aku minta istighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Maka apakah di situ berlaku pada diri Nabi perkara itu dengan maksud tutupan hati. Okay. Wa fi tariqin akhar, pada jalan riwayat lain pula, fil yaumi akthara min 70 marrah, pada setiap sehari lebih pada 70 kali. Kata Qadhi Iyad, fahdhar, jaga-jaga kamu, ayyaqa bibalika, bahawa terlintas dalam hati kamu, ayyakuna hadzal ghainu waswasatun, bahawa ghain yang disebut oleh Nabi ini ialah waswas, au raiban, ataupun keraguan, waqa'a fi qalbihi, yang datang berlaku dalam diri Nabi alaihi salam. Jangan ingat innahu la yughanu ala qalbi, bahawa maksudnya bahawa Nabi ni datang waswas, ragu-ragu, dan datang sifat jahat dalam hati itu, pertutupan dengan dosa dan seumpamanya. Jangan faham gitu. Bal aslul ghaini, bahkan asal makna ghain fi hadha ma yataghashal qalba, ialah sesuatu yang menutup hati, wa yughattihi, dan menyelubunginya. Qalahu Abu Ubaidah wa asluhu min ghainis sama. Sekarang ni dia terang makna bahasa. Asalnya daripada ghainus sama. Apa ghainus sama? Itu awan lah. Wa huwa itbaqul ghaimi alaihi, iaitu awan yang menutupi langit. Dia menutup langit, dia panggil ghain, tutupan. Wa qala ghairuhu, kata selain daripada Abu Ubaidah, wal ghainu syai'un yughashil qalba wa la yughattihi. Ghain ni sesuatu yang menutup hati tapi tidak tutup penuh. Kullat taghtiyah, bukan tutup penuh. Kal ghaimir raqiq, seumpama awan yang nipis, alladhi ya'ridu fil hawa, yang datang pada udara, yang menutup udara, panggil apa? Awan apa? Cirrus. Hak banyak cumulonimbus. Tu hak nipis-nipis apa? Cirrus ke apa? Betul tak? Tak ingat tak? Baru lepas SPM kan.
Wala yamna'u daw asy-syamsi, dia tidak menghalangkan cahaya matahari. Awan yang nipis-nipis itu. Ada mengatakan bahawa itu makna ghaib. Wa kadza la yufhamu min al-hadith annahu yughanu ala. Dan begitu juga tidak dapat kita faham daripada hadis bahawa litupan itu, lindungan itu ala qalbihi mi'ata marrah, 100 kali atau aksar atau lebih min sab'ina marrah fil yaumi, lebih pada 70 kali sehari. Bukan makna gitu. Idh ya laisa yaqtadihi lafzuhu, kerana itu tidak dapat difaham daripada lafaz alladhi dzakarna wa huwa aktsaru riwayat. Innama hadza adadun lil istighfar la lil ghaib. Ini bilangan, ini bagi bilangan istighfar, bukan bilangan berapa kali tutupan itu. Fayakunul murad bihadzal ghaib isyaratan ila al-ghafalati qalbihi. Maka maksud daripada ghaib ini ialah isyarat kepada lalai hati wa fatarati nafsihi, dan kita panggil apa? Fatarah apa? Futu apa? Ha? Ha? Benar? Tak malah. Ha? Lemah, lemah ataupun kita kata apa? Tidak bermaya apa lagi? Fatarati nafsihi. Wasahwihi, dan lalainya an mudawamati zikri, daripada sentiasa zikir, wa musyahadatil haq, dan menyaksikan Tuhan. Bima kana sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang Nabi SAW dufi'a ilaihi, digesa ataupun disuruh buat, ditolak ni. Dufi'a ni makna apa yang datang kepada Nabi min muqasatil bashar, daripada kesukaran manusia ni. Makna muqasat ni susah nak menghadapi manusia ni. Wasiyasatil ummah, dan menguruskan umat. Wa mu'anatil ahli, dan juga untuk kesukaran nak berurusan dengan ahli keluarga. Wa muqawamatil wali wal adu, dan juga nak berdepan dengan orang-orang yang dikasihi ataupun musuh-musuhnya. Wa maslahatin nafsi, dan urusan masalah diri. Wa kullifahu, dan dibebankan Nabi min a'ba'i ada'i risalah, daripada bebanan menunaikan risalah, wa hamlil amanah, dan menanggung amanah, wa huwa fi kulli hadza, dan dia Nabi dalam setiap ini fi ta'ati rabbih, dalam ketaatan Tuhan, wa ibadati khaliqihi, dan dalam beribadat kepada Allah. Namun lamma kana sallallahu alaihi wasallam arfa'al khalqi 'indallahi makanatan, baginda itu yang paling tinggi di sisi Allah kedudukan, wa a'lahum darajah, dan paling tinggi darjat, atammahum bihi ma'rifah wa atammahum bihi ma'rifatan, yang paling sempurna makrifah dengan Allah. Wa kanat haluhu 'inda khulusi qalbi, dan adalah hal keadaan Nabi ketika sucinya hati, wa khuluwi himmatihi, dan kosongnya himmah Nabi, wa tafarrudihi bi rabbih, dan bersendiriannya Nabi dengan Tuhan, wa iqbalihi bi kulliyatihi alai, dan menghadapnya Nabi kepada Allah dengan keseluruhannya, wa maqamuhu huna, dan kedudukannya di sana, arfa'u halaihi, ialah kedudukan yang paling tinggi daripada dua keadaan. Ara alaihi salam, maka baru jawab, maka ara alaihi salam, maka melihat oleh baginda Nabi hala fatratihi anhu, hal keadaan ketika dia lemah itu, dia tak mampu itu, wa syughlihi bisiwaha, dan sibuk Nabi dengan selainnya, ghaddan min aliyyi halihi, itu dikira satu penurunan rendah daripada keadaannya yang tinggi. Aliyyi halihi ay halihil ali, keadaannya yang tinggi, wa khafdan min rafi'i maqamihi, dan juga jatuh daripada kedudukannya yang tinggi. Fastaghfarallah min dhalika, maka Nabi pun minta istighfar dengan Allah kerana sebab itu. Nampak tak ni? Ini juga yang kita khulasahkanlah maksud ni, panjang tu. Panjang. Dia nak jawab tu, ra'a hala fatratihi. Mana lama tu? Okey. Okey. Jadi benda ini berlaku pada diri Nabi ni berdasarkan apa yang diceritakan daripada Sayyidina Abu Hasan Asy-Syazili. Abu Hasan Asy-Syazili, bahawa dia
tertanyalah tentang apa maksud sabdaan Nabi SAW, innahu la yughanu ala qalbihi wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin wa laylatin mi'ata marrah. Bahawa hati Nabi kata, hati aku ni diselubungi. Ghain ni makna benda yang menutup hati, seakan-akan menghalang daripada bersih dan murni hati tu. Dan benda ini tak layak dengan Nabi. Maka bila begitu, dia pun susah hati dah nak terang apa maknanya. Maka bertemu dia dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Maka dia tanya, Nabi SAW, apa maksud ghain di sini ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, ya Ali. Ali, gelaran nama dia lah. Kunyah dia Abu Hasan Asy-Syazili. Ya Ali, ghainul anwar la ghainul aghyar. Ghainul anwar la ghainul aghyar. Tutupan itu tutupan cahaya, bukan tutupan selain daripada Allah, daripada kegelapan. Lindungan ataupun liputan itu tutupan cahaya. Ghainul anwar la ghainul aghyar. Jadi dipenuhi dan ditutupi oleh cahaya, bukan dengan aghyar, bukan dengan selain daripada Allah. Maka ulama-ulama apabila melihat ini, mereka kata Rasulullah ini dalam keadaan posisi baginda sebagai Rasul dan hamba Allah, seakan bagi diri dia tu ada dua pintu hati. Maknanya dia sebagai hamba Allah ingin bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sebagai Rasul perlu menunaikan tanggungjawab untuk menyampaikan risalah, untuk didik umat dengan keluarga dan seumpamanya. Maka Naginda kena buat dua perkara ni, dan kadang-kadang sebahagiannya melebihi yang satu. Nampak tak? Jadi bukan buat dosa. Bukan makna dosa yang dibuat itu, tapi kerana kedudukan Nabi tinggi, kadang-kadang kerana kesibukan Nabi mengurus takbir, urusan dunia dan urusan risalah ini, maka lebih dia pada tadbir al-khalqi. Bila begitu memanglah akan jadi kuranglah aspek pintu kepada Allah itu. Walaupun urus takbir dunia itu arahan Tuhan juga, suruhan juga, tapi bagi dia menganggap itu satu benda yang dia tak mahu begitu. Kalau boleh nak pintu dengan Allah Ta'ala tu sentiasa terbuka, sentiasa semua ada. Memanglah Nabi tidak lupa pada Tuhan, tapi pada nak mengimbangkan antara urusan munajat dengan Allah dengan urusan takbir makhluk ni, maka kadang-kadang dalam situasi itu Nabi beristighfar kerana perkara ini. Jadi istighfar atau ghain yang berlaku kepada hati Nabi itu bukan dari aspek itu dosa, was-was atau ragu-ragu, tapi aspek Nabi SAW berada dalam keadaan ketika mana bermunajat, berada dalam darjat kedudukan makam yang tinggi. Apabila urus takbir manusia, tidak adalah urusan tu kerana dia perlu tumpukan kepada urusan manusia. Wa ma ja'ala alaikum wa ma ja'alna lirajulain wa ma ja'alna lirajulin min qalbaini fi jawfi. Tidak kami jadikan lirajulin, bagi seorang lelaki itu, min qalbaini fi jawfi, ada dua hati. Hati kita ni nak stabilkan tu payah. Kecuali orang yang sampai tahap kesempurnaan al-kummal, para anbiya, para nabi. Mereka ini dalam keadaan itu mereka menganggap bahawa mereka berada dalam keadaan darjat yang kurang daripada darjat mereka bermunajat pada Allah. Atas sebab itu mereka istighfar, bukan istighfar sebab dosa. Berdasarkan kaedah ulama sebut, dia kata hasanatul abrar sayyiatu muqarrabin. Kebajikan yang dibuat oleh orang biasa ni, orang-orang baik ini, masih dianggap satu kesilapan dan dosa di sisi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah kedudukan para anbiya, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi kena faham dalam aspek hadis sebegini atas dasar hasanatul abrar sayyiatu muqarrabin. Okay? Tu kena faham molek tu. Kalau kita baca zahir kata Nabi pun beristighfar. Nabi buat dosa. Tak betul lah tu. Tak betul.
Fastaghfarallah min dhalika. Wa hadha aula wujuhil hadithi wa ashharuha. Inilah sebaik-baik jalan wajah hadis dan yang paling masyhur. Ila makna ma asyarna bihi, kepada makna yang kami isyaratkannya. Ma la ilahi kathiru minan nas, maka cenderung kepadanya kebanyakan manusia. Wa hama haulahu, dan mereka mengelilingi maksud tersebut. Faqaraba wa lam yarid, mereka hampir tapi tak sapa. Makna kebanyakan ada ulama-ulama yang menyatakan maksud yang lebih kurang, hampir, tapi tak sebegitulah. Tu bahasa dia lah. Qaraba wa lam yarid, hampir tapi tak sapa lagi. Wa qad qarrabna ghamidha makna, sungguhnya kami telah dekatkan, telah mudahkan makna yang rumit. Apa yang rumit daripada makna tu. Wa kashafna lil mustafidi muhayyahu, dan kami angkatkan bagi orang yang inginkan istifadah akan muhayyahu, wajahnya. Penutup wajah diangkat, itu kinayah lah. Muhayyahu ay wajhun. Kami angkatkan penutup wajah. Angkatkan kesukaran makna itu kami jelaskan. Wa huwa mabniyun ala jawazil fatarat. Dan ini pun dibina di atas harusnya berlaku fatarat, rasa futur, malas, rasa apa? Rasa lemah. Lemah lah kita kata. Wa ghafalat, lalai, wasahwi, dan lupa fi ghairi tariqil balag, pada lain daripada perkara berkaitan dengan balag, berkaitan dengan dakwah dan sampai wahyu. Ala ma sayati, mengikut apa yang lagi akan datang. Wa dhahabat ta'ifatun min arbabil qulub, telah berpandangan sebahagian ulama daripada ulama hati ni, ahli sufi. Wa masyaikhatit mutasawwifati, dan guru-guru syekh sufi, mimman qala bi tanzihin Nabi SAW an hadha jumlatan, di kalangan orang yang menyatakan suci Nabi daripada perkara ini jumlatan, secara umum. Wa ajallahu an yajuza alaihi fi halin sahwun, dan amat tinggi Nabi daripada ajallahu, Nabi ni kedudukannya lebih tinggi, bahawa harus ke atas baginda dalam mana-mana keadaan sahwun, harus berlaku lalai, lupa, tak layak dengan Nabi, au fatratun, ataupun rasa lemah. Ila anna ma'nal hadis, tapi jadi mereka berpandangan bahawa zahabat ila anna ma'nal hadis, mereka berpandangan bahawa makna hadis ma yuhimmu khatiruhu, perkara yang menggusarkan hati, wa yaghummu fikrahu, dan memikirkan, menyebabkan dia yaghum ni makna menggusarkan fikirannya, min amri ummatihi, daripada urusan umatnya alaihi salam, lihtimamihi bihi, kerana Nabi mengambil berat dengan mereka, kakathrati syafaqatihi alaihim, kerana banyaknya seperti dan juga banyaknya Nabi kasih kepada mereka, fayastaghfiru lahum, maka Nabi istighfar bagi mereka. Nampak menarik kau tu. Jadi ahli sufi dan juga ulama-ulama khulud, dia kata istighfar tu istighfar Nabi bagi umat. Istighfar Nabi bagi umat. Ini juga ada dalam hadis bahawa apabila Rasulullah wafat kata, apabila fa inni idza raaitu ghaira dhalik fa astaghfiru lakum, apabila umat dia buat dosa dan seumpama Nabi minta ampun. Jadi benda itu berlakulah. Jadi istighfar tu istighfar Nabi bagi umat. Qalu wa qad yakunul ghainu huna ala qalbihi as-sakinatu allati tataghashahu. Katanya boleh jadi ghain yang dimaksudkan di sini ialah sakinah, ketenangan yang menyelubunginya. Liqaulihi alaihi salam, liqauli ta'ala fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Berdasarkan firman Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala turunkan sakinah, ketenangan. Wa yakunu istighfaru alaihi salam indaha izharan li'ubudiyyati wal iftiqar. Maka istighfar itu ialah untuk menzahirkan penghambaan dan juga pengharapan. Qala Ibn Atha, istighfaruhu wa fi'luhu hadha ta'rifun li ummatihi bihamlihi ala istighfar. Istighfarnya Nabi dan perbuatan Nabi itu ialah untuk mengajar kepada umat, untuk mendorong mereka untuk beristighfar. Nampak? Wa qala ghairuhu wa yastash'iruna al-hadhara. Nabi ini merasakan kebimbangan. Wala yarkanuna ilal aman, dan Nabi tidak sentiasa Nabi tidak terpedaya dengan rasa aman. Yarkanu ni makna kita terikutlah,
Jadi itu maksudnya Nabi sentiasa merasa bimbang. Bimbang. Tak? Ada perasaan khauf. Tidak makna aman daripada Allah Taala kemurkaan Tuhan, bukan. Wa qad yuhtamalu an takuna hadhihi al-ighanatu halata khasyatin. Dan boleh juga diihtimal bahawa ighanah, ghain, tutupan ini berlaku ketika keadaan khasyah, keadaan takut. Nabi dalam maqam khauf. Wa i'zamin taghsha qalbahu, dan juga rasa keagungan yang menutup hatinya. Rasa bimbang dan rasa keagungan yang tutup hatinya. Fayastaghfiru hina idzin, maka Nabi minta istighfar syukran lillah, kerana bersyukur kepada Allah, wa mulazamatan li'ubudiyatihi, dan sebagai melazimi bagi kehambaannya. Kama qala fi mulazimatil ibadah, sebagaimana Nabi pernah sebut berkaitan Nabi ni mulazamah dengan ibadat. Afala akuna abdan syakura, tidakkah patut aku menjadi hamba yang bersyukur? Wa ala hadhihi alwujuhil akhirah yuhmalu ma ruwiya fi ba'd turuki hadzal hadis, maka di atas wajah yang terakhir ini ditanggungkan apa yang diriwayatkan pada sebahagian daripada jalan hadis daripada Nabi SAW. Innahu la yughanu ala qalbi fil yaumi akthara min 70 marrah fa astaghfirullah. Fa in qulta, banyak lagi. Banyak lagi tau. Fa in qulta, maka qultu wallahu a'lam. Fa in qulta. Okey. Kadar itu saja untuk pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan dengan izin Allah. Jazallahu anna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.